tuan-tuan dan puan-puan, tadi kita telah memahami definisi yang kata berkaitan dengan tadbir urus koperasi. Sekarang kita lihat pula apa yang dikatakan sebagai matlamat tadbir urus koperasi. Seperti mana yang saya paparkan di sini, ya tuan-tuan dan puan-puan, matlamat tadbir urus koperasi ini adalah untuk memastikan koperasi dapat mencapai objektif penubuhannya. Jadi kita kena faham apa objektif penubuhan koperasi. Tadi kita telah berbincang bahawa menurut penyataan identiti koperasi yang dibuat pada tahun 1995, yang mana objektif koperasi ini adalah untuk meningkatkan taraf sosioekonomi melalui penubuhan oleh anggota yang sama-sama menubuhkannya, ya tuan-tuan dan puan-puan, yang mana apabila objektif ini tercapai, maka anggota akan sama-sama mengecapi keuntungan dan faedah itu. Jadi untuk mencapainya, dia perlu digemblengkan oleh siapa? Jadi kalau kita lihat daripada slide yang saya paparkan ni, ia perlu digemblengkan oleh anggota, wakil yang dipilih dan dilantik iaitu anggota lembaga koperasi dan juga JAD. Tuan-tuan kena ingat, ya, JAD sekarang ataupun Jawatankuasa Audit Dalaman telah dilantik oleh anggota lembaga koperasi, seperti mana yang diperuntukkan dalam Seksyen 42A, serta kaki tangan dalam proses pembuatan keputusan dan strategi. Jadi di sini kita akan lihat satu persatu elemen-elemen yang terdapat di dalam struktur koperasi ini, ya. Jadi kita tengok dulu apa yang perlu dibuat oleh anggota, ya. Kerana ini merupakan suatu perkara yang penting, ya tuan-tuan dan puan-puan, untuk memastikan koperasi dapat berdaya tahan dan maju apabila mendapat sokongan daripada anggota secara berterusan. Jadi oleh itu, apa yang perlu dibuat oleh anggota adalah memahami dan melaksanakan peranannya seperti mana yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Jadi untuk lebih jelas lagi apa yang boleh kita buat adalah, saya rasa adalah lebih baik kita rujuk kepada panduan tadbir urus koperasi, ya tuan-tuan dan puan-puan, yang mana di dalam panduan tadbir urus koperasi ini di bahagian 3, kalau kita lihat pada muka surat 37, dia ada menggariskan amalan-amalan terbaik untuk anggota koperasi, ya tuan-tuan dan puan-puan, yang mana anggota memainkan peranan yang penting di dalam memastikan koperasi ini dapat berdaya tahan dan berdaya maju, ya tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita lihat di sini, peranan dan tanggungjawab anggota koperasi ini dapat dibahagikan kepada dua, iaitu hak dan tanggungjawab anggota. Yang mana yang pertama adalah hak anggota kita boleh bahagikan kepada dua keadaan, iaitu hak peribadi, yang mana hak peribadi ni adalah menghadiri, mengambil bahagian serta mengemukakan usul dalam mesyuarat agung, ya. Dan di dalam mesyuarat agung, anggota mempunyai hak untuk mengundi, kerana apabila seseorang anggota itu memperoleh hak, okey, tuan-tuan tahu macam mana seorang anggota itu memperoleh hak? Kita boleh refer balik kepada Undang-Undang Kecil 16, di mana apabila seseorang anggota memenuhkan saham ataupun share minimumnya, dia adalah untuk layak mendapat hak dan tanggungjawab, ya. Jadi hak dan tanggungjawabnya adalah untuk menghadiri, mengambil bahagian serta mengemukakan usul dalam mesyuarat dan juga mengundi. Dan yang lebih pentingnya, sebagai seorang anggota, apabila dia mahukan sesuatu perkara itu dilaksanakan, dia boleh mengemukakan usul di dalam mesyuarat agung. Anggota juga boleh mencalon dan dicalonkan sebagai anggota lembaga, sekiranya perlu. Itu adalah sebahagian daripada hak peribadi, ya tuan-tuan dan puan-puan. Kemudiannya kita pergi kepada hak anggota yang kedua, iaitu hak keuangan. Yang mana hak keuangan adalah menikmati kemudahan dan perkhidmatan ekonomi yang disediakan oleh koperasi. Jadi di sini anggota
mempunyai hak untuk menikmati kerana dia dah bayar share-nya. Jadi di sini dia akan mendapatkan hak untuk menikmati kemudahan kalau kata koperasi ada buka ataupun wujudkan kedai koperasi seperti pasar mini, maka dia mempunyai kemudahan tertentu untuk mendapat rebate ataupun hadiah langganan apabila berlanggan secara aktif dengan pasar mini koperasi. Kemudiannya, hak keuangan ini juga adalah menerima segala ganjaran ekonomi atau kebendaan yang disediakan oleh koperasi seperti dividen, share bonus dan sebagainya. Jadi, anggota perlu tahu bahawa apabila dia menyumbang iaitu share di dalam koperasi, maka dia mempunyai hak untuk menerima ganjaran dalam bentuk ekonomi, dalam bentuk RM, duit, iaitu dividen kita katakannya, apabila koperasi ataupun perniagaan aktiviti di dalam koperasi tersebut mengalami keuntungan, maka di akhir tahun keuangan anggota akan menikmati yang kita namakan sebagai dividen, tuan-tuan dan puan-puan. Dan kemudiannya sekiranya anggota, kita tahu bahawa bila kita menganggotai sesebuah koperasi, dia adalah secara sukarela. Kita sukarela masuk dan kita sukarela untuk keluar pada bila-bila masa. Maka untuk hak keuangan ini juga, sebagai seorang anggota, dia boleh ataupun boleh mendapatkan kembali sumbangan modal share dan yuran apabila berhenti menjadi anggota. Itu merupakan hak anggota, iaitu secara hak peribadi dan juga hak keuangan. Kemudian kita lihat apa yang menjadi tanggungjawab sebagai seorang anggota, yang mana dia juga boleh dibahagikan kepada dua keadaan, iaitu tanggungjawab peribadi dan juga tanggungjawab keuangan. Ini semua dinyatakan di dalam buku panduan tadbir urus yang boleh kita rujuk bersama-sama. Okey, kalau kita tengok di sini tuan-tuan dan puan-puan, tanggungjawab peribadi ni adalah berkaitan dengan apabila seorang itu menjadi anggota koperasi, dia bertanggungjawab untuk menyertai kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh koperasi demi memenuhi keperluan dan mencapai kepentingan bersama selaras dengan prinsip membantu diri sendiri dan berdikari. Jadi kita tahu dalam koperasi kita dah faham, kalau tuan-tuan dah kata bersama dengan rakan saya sebelum ni dalam latar belakang dan falsafah koperasi, beliau ada menceritakan tentang nilai koperasi, yang mana nilai yang utama adalah membantu diri sendiri. Kenapa kita nak masuk koperasi? Kerana kita nak bantu diri kita sendiri. Sebab tak ada siapa yang boleh membantu diri kita melainkan diri kita sendiri. Dan kemudian dengan koperasi kita boleh berdikari, kerana kita tahu apakah keperluan koperasi sebagai seorang anggota. Kemudian kalau kita lihat lagi dalam tanggungjawab peribadi ni adalah berkaitan dengan penlibatan diri anggota, dan dalam mesyuarat agung, dalam mesyuarat agung. Kemudian kita tengok dari segi tanggungjawab keuangan, kita perlu membuat sumbangan minimum. Itu merupakan peranan ataupun penggemblingan anggota yang mana perlu mempunyai tanggungjawab hak dan juga tanggungjawab. Manakala dari segi ataupun kita lihat berkaitan dengan anggota lembaga, saya rasa tuan-tuan dan puan-puan dah pun bersama dengan rakan saya berkenaan dengan tugas dan tanggungjawab lembaga yang telah diterangkan dengan jelas, saya rasa, yang mana kita tahu sebagai lembaga dia perlu mematuhi peruntukan yang telah ditetapkan dalam undang-undang, dan sebagai kaki tangan koperasi dia perlu menjalankan atau melaksanakan proses pembuatan keputusan dengan terbaik untuk memastikan pada akhir tahun keuangan anggota akan mendapat ataupun menerima faedah-faedah yang diperlukan oleh setiap anggota. Jadi saya rasa dengan penerangan berkaitan dengan matlamat tadbir urus koperasi ini, kita perlu ingat bahawa bukan sahaja lembaga perlu memainkan peranan, dia perlu dibuat ataupun digemblengkan oleh setiap
setiap organ-organ di dalam struktur organisasi, iaitu anggota, lembaga, jawatan kuasa audit dalaman dan juga kaki tangan koperasi yang kita katakan sebagai pihak pengurusan. Jadi sebelum kita pergi kepada ciri-ciri tadbir urus yang baik, jadi itu yang saya boleh katakan berkaitan dengan matlamat tadbir urus koperasi, iaitu untuk mencapai objektif penubuhannya.